Bahasa kok ni kata apa? Bukan jalan orang-orang yang kena marah dengan kamu ya Allah. Bukan jalan orang yang sesat, tak ketahuan, tak tentu punca jalan mana yang dia lalui. Aku minta jalan yang lurus, jalan yang dilalui dan kau tunjukkan kepada Nabi dan Rasulmu. Jalan ni aku nak minta, bukan jalan lain. Aku tak mau jalan orang, kumpulan orang-orang yang kena marah dengan kamu, iaitu Yahudi. Aku tak mau jalan orang-orang yang sesat daripada jalanmu, iaitu Nasrani dan musyrikin ajma'in, orang-orang musyrik yang lain. Jadi tuan-tuan, 7 ayat, 7 prinsip atau 7 ajaran. 7 ajaran tu kuat ingatan, kuat ikatan, kuat apa? Kuat ikatan dan kuat kaitan dia dengan kehidupan kita. Sebab itu saya katakan kepada tuan-tuan dan puan, bila kita diminta melafazkan ayat-ayat suratul Fatihah, atau apabila kita membawanya di dalam rukun rakaat-rakaat sembahyang yang mengasyikkan, maka sedaya upaya sebulih mungkin kita melafazkan ayat-ayat suratul Fatihah ini dengan sangat cermat dan berhati-hati, kerana ianya adalah kalamullah yang mendahului ayat-ayat lain dalam Al-Quran. Itu dia. Tu saya rasa saya bersyukur tu boleh menyampaikan hari ini tu. Tahun ini tuan-tuan kata kami dah tahu dah tu. Tuan-tuan tahu, kami tahu dah tu. Memang orang kita selalu kita jawab ayat tu, kami tahu dah. Hang tak cerita, kami tahu dah. Kita abang dia, hang tak cerita, kami tahu dah. Rumah dia kena naik dengan penjamun, kami tahu dah. Tak cerita, kami tahu dah. Hang tak cerita cara buat kuih tu, aku pun tahu dah. Padahal bila dia buat lagi, dalam dia tahu dah tu buat lagi. Ustaz tak cerita pun kami tahu dah. Padahal orang hak cerita dia pun kadang-kadang baca tak kena tak. Sebab tu cuma saya minta beginilah, kalau benda tu atau perkara tu ada kemuliaannya, kita jaga kemuliaan dia. Tambah-tambah lagi bila kita baca surah itu, kita ada maksud di dalamnya. Peliharalah kami, rahmatkanlah kami, berkatlah kami ya Allah. Kalau ada niat dan hajat daripada bacaan itu, maka wajar dan wajib kita memelihara cara adab bacaannya. Bukan nak suruh baca macam qori yang dapat Johan tu, dak. Kalau dia qori tak apalah, ni dak. Kita kena jaga elok banyak tu. Lain kali kalau kata kita mulakan majlis ini, tak apalah, istighfar 2 kali, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berapa minit kak? Berapa minit? Tak sampai 2 minit pun. Tak sampai. Jangan gopoh, jangan gelojoh. Tuan-tuan goreng lauk, tuan-tuan gopoh, tuan-tuan gelojoh, lauk tak masak. Tuan-tuan masak nasi, gopoh, gelojoh,
nasi mentah. Tuan-tuan kacau dua-dua, tuan-tuan gopoh nak pergi masak cepat, dua-dua haram tak sedap. Okey, tu pasal pertama. Pasal pertama pun panjang sana. Pasal apa? Nak perelok ya, hak tuan-tuan buat ni kena dah. Cuma orang kata bila boleh bagi markah penuh, kita usaha untuk dapat markah penuh lah. Ya, pasal apa? Kata kita boleh dapat markah 90, kita dapat markah 55, tak boleh ya. Bagi markah penuh lah. Baik tuan-tuan, selesai pasal pertama. Nak masuk pasal kedua. Didahului ia dengan menikmati nikmat Allah yang bernama air. Kita nak minum dulu lah. Pasal kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bismillah, kita minum air. Masya Allah. Baik, pengajian kita hari ini berkisar kepada kemuliaan Rasulullah dalam peristiwa hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah Al-Mukarramah kepada Madinatul Munawwarah. Ya. Ini berkisar di situ, ya. Dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dihijrah dalam dua bentuk. Ya. Hijrah Rasulullah ni dalam dua bentuk. Satu, Allah menghijrahkan baginda dengan penuh keselesaan, dengan penuh kemuliaan, dengan layanan yang belum pernah Allah beri kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Itu hijrah yang dialami oleh Rasulullah dengan hijrah yang selesa, layanan yang sangat hebat, yaitu hijrah daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dan daripada Masjidil Aqsa Mi'raj sampai Sidratul Muntaha. Ini hijrah yang Allah bagi pada Rasulullah, hijrah dalam bentuk layanan. Dan Rasulullah pun tak letih apa, duduk pula atas kenderaan rasmi burak, ya, dan menjelajah daripada berhijrah daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, ya, di Palestin tu. Kemudian daripada situ disambut oleh seluruh para nabi dan rasul, bersedia untuk melihat wajah kekasih Allah dan rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersedia untuk menjadi makmum kepada salat sunat yang diimamkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis di Palestin. Kemudian Allah dengan segala layanannya memberikan dan menjemput Muhammad Mi'raj terus ke Sidratul Muntaha, yang tingginya manusia tidak dapat memberikan gambaran yang tepat, hanya Allah yang Maha tahu. Hijrah itu hijrah dalam nikmat, hijrah dalam layanan VVIP. Kita kata VVIP lah. VVIP ni kalau main bukan dia pakai kereta macam saya tu, bukan baca kereta saya tu, kongkong macam Mercedes Dr. Mazlan. Kongkong lah. Dengan hak saya tu Nazar tu, hak tu tuan-tuan macam saya boleh dah naik. Tapi Allah Ta'ala layan Muhammad sebagai juara iman, juara taqwa, juara sabar, juara benar, juara ikhlas, dalam satu perjalanan yang sangat tinggi nilai dan agungnya, yang Allah hanya beri pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin pada malam itu. Dua, hijrah ni daripada tempat ke tempat atas muka bumi, tak jauh pun, tak jauh.
Mekah ke Madinah, Makkah ke Madinah ni lah ni kalau tuan-tuan pi Mekah, naik bas pi Madinah, turun daripada Jeddah tu, dia bawa dengan bas, orang buat tamatuk, dia naik bas cung ke Madinatul Munawwarah, lebih kurang 7 atau 8 jam. Highway cantik ke main. Jadi hijrah dulu, hijrah pertama dulu daripada dua tempat atas muka bumi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit. Hijrah yang kedua ni daripada Makkah ke Madinah. Tapi kalau dulu hijrah pertama penuh dengan keselesaan, hijrah yang kedua ni penuh dengan kesusahan. Jalanlah jalan, nak keluar daripada rumah dikepung oleh pedang-pedang yang cukup tajam, pedang-pedang yang cukup tajam, oleh apa? Oleh tentera-tentera ataupun pahlawan-pahlawan, hero-hero musyrikin yang cukup garang. Kami mau tangkap Muhammad hidup atau mati. Pedang diasah setajam-tajamnya, yang ditugaskan untuk mengawal, mengepung rumah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berani dan paling cengih. Paling berani dan paling cengih. Masya-Allah. Tapi tuan-tuan, hang nak kepung lagu mana pun tak boleh, hang nak tangkap lagu mana pun tak boleh. Pasal apa? Muhammad ini bukan utusan manusia. Muhammad ni bukan utusan manusia. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dia kalau dia utusan Allah Ta'ala, siapa pun tak boleh tangkap dia. Nak bunuh dia pun tak boleh, nak pegang dia pun tak boleh, nak sentuh dia pun tak boleh. Pasal apa? Pasal dia utusan Allah, bukan dia utusan Malaysia, bukan utusan Afghanistan, bukan utusan India, bukan utusan Amerika. Utusan Allah. Dia Rasulullah. Hampa asah pedang tera mana pun, pedang yang tajam tu tidak akan kena walau selai bulu rama Muhammad. Tak akan kena. Sebab Allah sayang, Allah lindungi, Allah pelihara Muhammad, kerana Muhammad memelihara Allah, Muhammad memelihara Islam, Muhammad memelihara iman. Itu dia. Oleh kerana Muhammad rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam memelihara Islam, memelihara iman, dan memelihara kezat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka demikian Allah memelihara Muhammad. Apa tak usah upahlah orang tera mana berani, tera mana cengih nak tangkap Muhammad, tidak akan berjaya. Hampa asahlah pedang setajam mana pun, tidak mungkin berjaya. Sebab itu tuan-tuan, di celah-celah pedang tajam itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, meninggalkan bumi Mekah yang sudah 13 tahun cuba dipugaknya dengan benih syahadah ni. Nak ajak orang masuk Islam, tinggallah Tuhan-Tuhan hampa yang palsu tu, jumpalah, mailah beriman dengan Tuhan yang sebenar, iaitu Allah. 13 tahun usaha dia di bumi Mekah, tapi tak menampakkan tanda-tanda yang baik. Orang tak mau rupanya tuan-tuan. Nak cerita bab benak ni orang tak apa mau. Di Mekah tu orang tak apa mau. 13 tahun. Kalau ada orang yang beriman pun, orang tu kalau dulu hidup senang, lepas beriman jadi susah. Kalau dulu sebelum beriman jadi orang kafir musyrikin, hidup kaya raya, lepas dia beriman, hidup dia boleh jadi miskin. Pasal apa? Pasal kerana dia beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka mereka menerima macam-macam, masya-Allah. Sebab tu kita pun rasa sedih tuan-tuan, ya. Bila kita tengok orang kita lah ni jaga iman, jaga Islam, tak macam jaga kain baju dia. Kain baju dia pun kotor sikit basuh, lepas tu lepas basuh peringkat kedua setrika, lepas setrika bubuh di penggantung, lepas gantung bubuhlah almari, dah bubuhlah almari, bubuh pula pewangi, ubat gegat apa kan. Baju tu duk wangi, buka nak pergi makan kenduri wangi. Dia jaga baju dia pun sampai teratur. Dia jaga baju dia pun sampai teratur. Tak tahulah. Tapi dia jaga Islam bukan macam tu, tuan. Dia jaga Islam tak macam tu pun. Ya. Jadi Rasulullah jaga Islam sungguh. Maka tuan-tuan nak ringkaskan cerita, dah 13 tahun duduk di Mekah, hasilnya tak banyak. Bahkan ramai pengikut dia dibunuh, diseksa dengan bermacam cara. Yang binatang pun tak buat macam tu. Maka Allah memberikan isyarat dan perintah kepada Rasulullah, ya, dengan kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam berbagai ayat Al-Quran, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atan wa iyaya fa'budun. Surah Al-Ankabut ayat 56, ya. Wahai hamba-hambaku, ya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya bumi aku ni luas, bukan mengkuang saja, bukan sungai lembu saja. Kalau hampa duduk di mengkuang ni tak boleh nak buat apa. Tanam macam-macam tak jadi, tanam pelam-pelam tak buah, tanam anak lembu, apabila anak lembu bewak makan. Hampa duk tunggu buat apa? Bumi aku luas ni, pilah pergi tempat lain. Jadi maksudnya lebih kurang begitu. Maka Rasulullah berhijrah. Hijrah baginda untuk apa? Untuk mencari satu tempat baru, untuk dengan azam untuk mengajak manusia mengenal Tuhan yang sebenar, iaitu Allah, dan mengajak manusia menukar cara hidup mereka, iaitu daripada cara hidup kufur kepada cara hidup Islam dan iman, siratal mustaqim. Hijrah baginda, Masya Allah, 7 hari 7 malam. Ikut riwayat berbagai buku yang saya tengok, 7 hari 7 malam merentas padang pasir. Masa tu tak ada teksi, tak ada bas mara, tak ada apa, jalan. Dibantu oleh seorang sahabat yang sangat setia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, oleh kerana hijrah itu kerana Allah, oleh kerana hijrah itu demi Allah, kerana Allah dan untuk Allah, maka setiap tapak yang Rasulullah berjalan dilindungi, dipelihara oleh Allah. Siapa pun tak boleh buat apa. Walaupun naik sembunyi atas Gua Thur. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, bat hantar tuan-tuan di kaki bukit Gua Thur. Nampak Gua Thur atas. Gua Thur tu pula bukan macam Bukit Bendera. Bukit Bendera boleh lah naik, bayar duit tiket, tu Bukit Bendera. Gua Thur tu, Dr. Mazlan tahu tak perkataan ni? Ragah. Ragah tahu tak ragah? Ragah ni panjat. Kalau ragah ni panjat tapi melalui jalan susah, tu ragah. Kalau panjat ni tak apa, dia naik pegang dahan manggis tu, naik pegang dahan. Yang tu panjat. Tapi kalau ragah ni panjat naik yang susah, yang tu ragah nama dia. Bukit tu. Gua Thur tu bukan luas pun. Yang heran, yang takjub tu, macam mana Asma puteri Muhammad juga
boleh hantar bekalan-bekalan masa ayah dengan Rasulullah duduk sembunyi di Gua Sur tu, naik kok mana, lagu mana dia naik, dia seorang wanita. La ilaha illallah. Kalau bukan kerana cinta pada Allah, kalau bukan kerana sayang pada Islam, kalau bukan kasih pada iman, kita fikir-fikir tak boleh nak buat begitu. Saya lelaki, Dr. Mazlan lelaki, tuan-tuan semua lelaki-lelaki ni, suruh pergi naik tengok naik Gua Sur tu. Saya ingat nak panjat Gua Sur tu saja kot, mula pukul 4 pagi sampai sana pukul 4 petang pun nak sampai kot. Padahal bukan tinggi ingat kot. Tu tak campur hak orang gaut lagi. Hak orang gaut habis lah, tak boleh lah. Hak darah tinggi tak boleh naik, hak sakit jantung lagi tak boleh pergi. Tapi saya nak abang tuan-tuan, bukan Rasulullah sembunyi dalam gua tu di tanah pamah macam ni dah. Bukan. No, atas bukit tu. Nampak halus kecil pun. Nampak orang putih besar debu duk panjat nak pergi juga tempat Rasulullah tu kalau musim haji. Kita kata heran lah, ya Allah, betapa manusia ni kerana sayang pada Allah, ingin menyelamatkan iman, ingin membawa Islam ke tempat baru, ingin tanam benih syahadah di bumi Madinah, naik panjat tung naik, duduk di atas puncak bukit, sembunyi. Tuan-tuan, saya nak abang tuan-tuan, saya kata sekali lagi, kerana hijrah ni demi Allah, kerana Allah dan untuk Allah, ya, maka Allah Ta'ala lindungi, pelihara Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, dan putranya sahabatnya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah perintah makhluk-makhluk dia datang menyelamatkan atau buat sesuatu untuk menyelamatkan perjalanan iman ini. Marilah merpati, labah-labah buat sarang di situ. Supaya apa? Bila tentera-tentera hak duk cari ambil upah nak menembak, nak memanah Rasulullah tu sampai, dia pun tengok orang dah dalam gua ni kot, Muhammad dalam ni kot. Tapi dah labah-labah buat sarang, merpati buat sarang. Dia kata takkan orang boleh masuk sampai sarang lebah pun tak rosak, takkan boleh masuk sampai burung merpati ni bukan boleh buat sarang 2 hari, dia buat lama pun boleh. Ini sarang merpati yang lama ni takkan ada orang dalam, tak jadi patah balik. Padahal suara mereka itu didengar oleh Abu Bakar dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam gua. Pasal apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka rancang nak tipu aku rancang nak tipu mereka. Lagi hebat perancanganku, kata Allah. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita cerita ni, kita nampak tempat tu dan kita nampak susah payah tu, dia menyentuh perasaan, ya. Jadi tuan-tuan, marilah segala kambing, unta,